tisu kekal ni cikgu dah habis cerita dah pasal kolenkima, sklerenkima, parenkima ni. Okay, now kita pergi pada tisu cambium. Okay, lukisan cikgu ni buruk sikit, tak apalah okay, jadi dia punya overall lukisan tu yang awak imagine dalam buku teks ni, yang ni. Okay. Yang ni. So yang kat luar ni ialah tisu asas, yang bulat macam eye drop ni ialah phloem dengan xylem. Xylem dekat luar, xylem dekat dalam, phloem dekat luar. Okay, jadi cikgu besarkan lukisan kartun cikgu ni yang macam ni lah. Okay, xylem untuk air letak kat dalam. Okay, phloem untuk food letak dekat luar. Jadi basically knowledge kita dah tahulah, phloem ni dia untuk mengangkut gula. Okay, hasil daripada fotosintesis dan daripada daun dah disimpan ke bahagian penyimpanan lah. Tak kisahlah dekat akar ke, buah ke, umbisi ke. Umbisi ni cikgu lukiskan pakai rep. Boleh lah akar ni macam ubi kayu, buah ni yang kita makan tu lah. Okay, seterusnya cikgu pergi kepada xylem. Okay, seperti yang kita faham, xylem adalah fungsi dia utama ni untuk angkut air dan garam mineral. Okay, GM garam mineral daripada akar sehingga ke semua bahagian tumbuhan lah. Okay, semua bahagian tumbuhan. Okay, so kita tengok struktur asas kepada xylem. Okay, xylem ni macam ni. Kita pergi xylem dululah. Okay, xylem ni paling senang awak ingat, dia tak ada organel sebab dia merupakan sel-sel yang mati. Okay, yang tidak mempunyai cytoplasma. Dinding sel dia ada lignin. Okay, lepas tu disebabkan dia sel-sel dia semua dah mati, dia akan membentuk rongga. So rongga ni akan bersambung daripada akar sampailah dekat daun. Okay, so sebab itulah dia boleh angkut air dan garam mineral sebab dia rongga. Okay, itu saja xylem. Manakala bagi phloem, okay, dia ada struktur unik sikit, satu je, sebab dia ada sel rakan. Okay, so sel rakan dia ni sel hidup. Jadi dia ada cytoplasma, dia ada nukleus jugalah. Okay, sebelah dia ni ialah tiub tapis. Kenapa nama dia tiub? Sebab dia dah rongga lah. Sebabnya organel dalam tu semua dah merosot, nukleus pun merosot. Okay, so dia membentuk rongga juga dan dia bersambung dari hujung ke hujung, tapi dia dipisahkan oleh plat tapis. Kalau macam xylem tadi tak ada plat. Okay, kalau lukisan kartun dia macam ni lah. Okay, tisu phloem awak nampak yang ada nukleus ni ialah sel rakan, yang tengah ni ialah tiub tapis, yang ni ialah plat tapis. Okay, kalau kita letak side by side, okay, dekat luar ni ialah phloem, sampai sini phloem ni ada fiber sel yang memisahkan phloem dengan xylem. Dan dalam ni xylem. Xylem kalau awak tengok dua-dua ni kosong, tak ada apa-apa, rongga. Tapi kalau phloem dekat tengah ni dia macam kosong, tapi dekat sebelah dia ada sel hidup, iaitu sel rakan. Okay, so untuk tisu meristem kita dah habis. Jadi kita checklist. Okay, tisu kekal kita dah faham tadi, epidermis, asas, vaskular. Tisu asas tu kita ada 3 ni tisu asas yang ni kat tengah ni kita ada 3. Kita ada yang paling luar kita mula dengan kolenkima, lepas tu bahagian tengah kita ada sklerenkima, bahagian dalam kita ada parenkima. Kemudian tisu vaskular kita ada xylem dan kita ada phloem. Next kita sambung kepada tisu meristem. Tisu meristem ni dia lebih kepada pertumbuhan. Okey, tisu meristem penting untuk pertumbuhan kerana dia ada di hujung akar, hujung pokok, hujung akar dan hujung pucuk. Okay, jadi bila awak tengok buku teks, awak boleh nampak daripada biji benih. Okay, ni biji benih. Okay, dia bercambar, dia keluar akar. Akar ni akan pergi ke tanah lah, dan awak akan nampak dia keluar pucuk. Bila dah ada akar, dah ada pucuk, biji benih ni ataupun cotyledon ni akan tercabut dan pokok ni akan jadilah, dia akan survive sendirilah sebab dia dah ada akar dengan pucuk kan. Okay, jadi
meristem apex, meristem lateral. Okey, kita tengok sekejap meristem apex dan meristem lateral. So, tisu meristem tu sendiri ada apex dan lateral. Apex ni maksudnya di hujung pucuk dan di hujung akar. Kalau lateral dia biasanya dekat cambium vascular dan cambium gabus. Terdiri daripada cambium vascular dan cambium gabus. Okey. Meristem apex pucuk ni meristem apex akar. Di batangnya kita ada cambium gabus, di luar bahagian dalam kita ada cambium vascular. So lateral ni yang tegak. Gitu. Yang lateral tegak. So ada dua bahagian lah meristem apex dan lateral. Okey, kita pergi yang pertama, tisu meristem. Cikgu rasa ni gambar pucuk ni, okey. Hujung pucuk. Okey, micrograph picture ni menunjukkan the root tip, hujung pucuk, tapi awak boleh tengok sel dia rapidly dividing secara mitosis lah. Kita dah belajar dulu mitosis. Tujuan dia untuk menghasilkan sel-sel baru. Okay, now kita tengok secara lebih terperinci. Meristem apex pucuk yang di hujung ni, okay, kita bahagikan kepada 1, 2, 3 zon. Dia ada 3 zon. Okay. Mula-mula sekali dekat hujung ni kita panggil dia zon pembahagian. Okay, so dia rapidly mitosis. Pembahagian sel secara mitosis sangat aktif. Okey, bila dia dah membahagi kan, dia dah membahagi, dia rapidly divided, dia dah rapidly membahagi. So yang bawah ni dah jadi sel yang panjang. Okey, dia akan jadi sel yang panjang. Okey, dia dah panjang lah. Okey. So bila dia dah panjang, lama-lama dia dah jadi panjang, dia dah masuk kawasan ni, sel ni akan mula membahagi. Kau nak jadi apa? Kau nak jadi xylem ke? Kau nak jadi phloem ke? Kau nak jadi cortex ke? Kau nak jadi epidermis ke? Dia dah bagi-bagi di kawasan nombor 3 ni. Okay, dia dah bagi tugas. Dan last sekali bila kau dah bagi tugas, cikgu dah bagi dah tugas, kau jadi ketua kelas, kau jadi penolong, kau jadi bendahari, buatlah kerja kan. Okay, so bila dah buat kerja lama-lama jadi expert. So dia dah jadi tisu matang. Okay. Ada 3 zon pertumbuhan, zon pembahagian sel. Lepas membahagi dia memanjang, zon lepas memanjang dia bagi tugas pembezaan, dah bagi tugas, dah expert, dah jadilah matang. Okay. 3 zon pertumbuhan sehinggalah menjadi tisu matang. Okey, di akar pun sama, cumanya terbalik lah kan. Zon pembahagian sel berada di hujung, ni jidal akar. Jidal akar tu maksudnya yang apa? Dia punya cover dia. Dia punya permukaan dia. Nanti dia akan jadi, orang kata dia punya sensor yang paling sensitif lah kat situ. Sebab dia nak detect air kan. Okay, so yang ni ialah meristem apex akar. So ni ialah pembahagian sel. Macam tadi juga dia membahagi. Bila dia membahagi dia akan panjang. So dia akan beza. So bila membeza dia akan jadi, sama ada dia akan bentuk akar rambut, dia akan phloem, xylem ataupun cortex. Bila dah membeza, dah expert, dah buat kerja, dia akan jadi matang. Sama saja macam pucuk. Okay, so ni awak tengoklah ni gambar pada apa tu? Tomato. Tomato pula dah. Keledek. Boleh lah. Ubi keledek ke, ubi keladi ke, suka hatilah. Okay. Okay, inilah gambar secara terperinci. Okay, dalam pembahagian zon pembahagian sel, kita tahu sel dia giat membahagi secara mitosis. So basically sel dia macam ni. Okay, berlaku pada meristem apex yang terdiri pada sel meristem yang aktif membahagi secara mitosis. Pertambahan bilangan sel menyebabkan peningkatan kepanjangan. Jadi kalau dia membahagi banyak, dia makin lama makin panjang, makin menumbuh, makin bertumbuh lah. Kalau berhenti pembahagian tu, ketok dia jadi pokok tu. Jadi dia akan memanjang.
Semasa sel baru terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya tu akan ditolak ke zon pemanjangan. Sebab dia dah jadi senior kan. So, bila sel tu dah jadi senior, kau pergilah ke kawasan zon pemanjangan. Aku ni junior, aku baru nak bahagi. Bagi can kat aku. So, dia membahagi-bahagi. Dia dah jadi senior, masuk zon lain. Macam tu. So, dia pergi ke zon pemanjangan. Okay, so dia pun aku masuk zon pemanjangan. Dah jadi senior kan, super duper senior. Okay, di zon pemanjangan, okay, sel-sel pada zon pemanjangan dia akan mengalami pertambahan. Okay, dia dah jadi panjang, pertambahan sel. Kenapa dia boleh bertambah panjang? Sebab dia ni dah pun orang kata dah meresap dah air tu. Air daripada tanah pula, air daripada sel yang berjiran dengan dia tu dah masuk dalam dia. Okey, awak tengok vakuum ni dah makin besar lah. Air dah mula masuk, pergi dekat vakuum. Okey, garam, mineral apa semua masuk sekali dalam vakuum. Vakuum yang kecil, asal dia kecil kan, tu lama-lama dia jadi besar lah sebab air banyak masuk kan. So dia akan bergabung vakuum ni, bergabung, jadilah vakuum besar. Okay, proses ni kita panggil pemvakulan. Gitu je. Apa pemvakulan? Pergabungan vakuum kecil membentuk vakuum besar. Kenapa dia boleh bergabung? Disebabkan oleh penyerapan air secara osmosis. Itulah. Okay. So, bila dia dah jadi vakuum yang besar, vakuum ni akan lama-lama dia akan panjang dan dia akan mengenakan tekanan terhadap dinding sel. Okey, panjang, dia akan tekan lah. Oh, dah tak muat ni, banyak dah ni, air ni, banyak, tolak. So, dia akan tolak dinding sel. So, dia akan tolak membran dulu, and then dia akan tolak dinding sel. Dinding sel akan memanjang dan jadi lebar. Gitu ceritanya. Okey, gitu je. Pemanjangan dia ada vakuum, dia ada pemvakulan. Dia akan jadi apa yang menyebabkan dia memanjang? Tekanan air dalam vakuum itulah yang menolak dinding sel, menyebabkan jadi panjang. Boleh. Okay. Kemudian bila dah jadi senior, super duper senior, dia dah panjang, dia akan masuk zon level yang lain, jadi master sikit. Dah jadi belagak sikit. Dia dah boleh diberi tugas macam awak lah kan. Mula sekolah rendah, mak tak bagi kerja apa-apa lagi, manja-manja. Terus sekolah menengah, cerita besar dan ni mak pun bagi tugas. Along lipat kain, Angah basuh pinggan, Acik sapu sampah, kan. So bila dia dah panjang, dia akan masuk zon pembezaan. Jadi sel tu akan membeza. Okey. Dan pembezaan berlaku apabila sel mencapai saiz yang maksimum. So, dia akan membentuk tisu kekal. Sebelum ni kita dah belajar. Sama ada kau nak jadi epidermis ke, kau nak jadi cortex ke, kau nak jadi xylem ke, phloem, macam tu. Okay? So, sel tu nanti basically dia akan berubah bentuk dan struktur. Ikut fungsi dia lah. Kalau kau jadi epidermis, bentuk kau panjang. Kalau kau jadi xylem, bentuk kau akan jadi apa? Ada tiup, tapis, ada serakan. Kalau kau jadi phloem, kau akan jadi rongga. Okay? Dia ada bentuk dan struktur yang spesifik. Sebagai contoh, sel epidermis pada daun membeza, dia akan jadi sel pengawal. Kan hari tu cikgu dah pernah cerita mengenai sel pengawal dan liang stoma. Kemudian kalau di pada akar, sel epidermis tu juga akan jadi akar ataupun rambut. Okey. Dah siap. Tisu meristem ada dua, meristem apex, meristem lateral.